أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, dengan izin dan dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita dapat menyambung lagi pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin. Pengajian kita untuk surau An-Nur ini sudah sampai kali yang ke-272. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan syarahan bagi kitab yang ke-34 daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Ihya ini, iaitu kitab Bahaya Lidah. Syarahan kitab Bahaya Lidah kita hari ini masuklah kali yang ke-10. Pengajian kita di surau An-Nur, dan untuk surau An-Nur ini sudah sampai tahun yang ke-12. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, syarahan kitab Bahaya Lidah kita ini memang sesuai lah dengan situasi hari ini, yang mana orang sedang sibuk-sibuk untuk menghadapi pilihan raya umum. Kita sedia maklum lah, bila datang pilihan raya ini, ada banyak permainan lidah, ataupun sebenarnya permainan hati, tetapi dia terkeluar di lidah. Inilah yang akan berlaku pada setiap kali pilihan raya tiba. Menjelang musim-musim PRU, ramailah orang-orang yang selama hari ini berselindung. Berselindung di sebalik imej baik lagi soleh mereka pun banyaklah mengeluarkan sifat-sifat asli mereka melalui tulisan-tulisan, melalui kata-kata, melalui tingkah laku, dan melalui perkongsian-perkongsian mereka. Sebelum-sebelum ini, selama hari ini, bukan pada musim PRU, sebahagian orang ini dia nampak macam budiman, nampak macam agamawan, nampak macam bangsawan, nampak adil, nampak thiqah, nampak caring, kelihatan sopan, nampak berakhlak mulia dan sebagainya lah, yang mudah belaka. Tetapi apabila sampai musim-musim pilihan raya, dia berubah, terutamanya dari segi lidah. Allah sudah tolong saring. Bila timbul suasana musim pilihan raya ni, Allah tunjukkan macam mana orang ni. Allah sudah tolong saring. Kita kenalah bijak berusaha dan berikhtiar untuk mengasing. InsyaAllah kita boleh kenal yang mana yang taksub, yang mana yang bertimbangan, yang mana atas dasar emosi, yang mana atas kewarasan akal fikiran, yang mana taat melulu, yang mana taat mengikut aturan, yang mana ada kepentingan, yang mana ikhlas perjuangan, yang mana bertindak atas keduniaan, yang mana bertindak atas iman, yang mana yang kita perlu jauhkan, dan yang mana yang sesuai untuk kita jadikan teman. Pada waktu-waktu begitu, akhlak, adab dan tasawuf tidak dikira sebagai barang mulia dan barang berharga lagi. Yang berharga hanyalah matlamat yang dihajati. Begitulah yang selalu berlaku apabila tiba musim-musim pilihan raya, lebih-lebih lagi pilihan raya umum. Baiklah, hadirin sekalian, ada persoalan. Adakah Profesor Hamka pernah menulis kitab terjemahan kepada kitab Ihya Ulumuddin ini? Jawapannya, sefaham saya tak pernah ada. Yang pernah cuma Profesor Hamka, dia menulis kata-kata aluan, kata alu-aluan kepada satu terjemahan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh orang lain,
iaitu susunan Profesor Tengku Ismail Yaakob. Ismail Yaakob ini dia orang Aceh. Selain daripada dia menterjemahkan kitab Ihya Ulumuddin sehingga menjadi 8 jilid, dia juga ada menterjemahkan kitab Induk Al-Um, kitab mazhab Syafi'iyah, dan apabila dia terjemahkan menjadi 11 jilid. Kitab Ihya ini dia lebih kepada kitab tasawuf. Tengku Ismail Yaakob juga dia ada menterjemahkan kitab Muqaddimah oleh Ibn Khaldun. Jadi sefaham kita, setahu kita, Profesor Hamka dia tidak pernah ada menterjemahkan Ihya Ulumuddin sebagai satu kitab penuh terus. Tak pernah. Persoalan yang lain, orang bertanya tentang Ibnu Hirzihim. Siapa dia Ibnu Hirzihim ni? Ada orang sebut Harazim, ada orang sebut Harzihim, ada orang sebut Hirzihim. Tak mengapalah, yang mana-manalah, asalkan kita membicarakan tokoh yang sama, tokoh yang satu. Jadi siapa dia Ibnu Hirzihim ni? Okay, Ali Ibnu Hirzihim ni, dia seorang tokoh besar. Seorang tokoh besar, seorang ulama yang membawa dan menyebarkan ajaran-ajaran Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, khususnya di sekitar Morocco dan Afrika Utara. Dia merupakan salah seorang mursyid dalam tariqah Ghazaliyah di Morocco sekitar abad ke-12 dulu. Siapa dia guru ataupun mursyid kepada Ali Hirzihim ni? Mursyid Ali Hirzihim ini tidak lain ialah bapa saudara dia sendiri, iaitu Abu Muhammad Hirzihim. Abu Muhammad Hirzihim ini, siapa pula mursyid dia? Mursyid dia tidak lain tidak bukan ialah Imam Al-Ghazali sendiri. Jadi ilmu-ilmu mereka ini, tariq mereka ini, daripada Imam Al-Ghazali, dia turun kepada Abu Muhammad Hirzihim dan turun kepada Ali Hirzihim. Asalnya Ali Hirzihim ni dia seorang ulama fiqh, seorang ulama fiqh. Memang dah ada nama seorang yang terkenal pun. Cuma dia anti dengan ajaran Imam Al-Ghazali. Lebih-lebih lagi kitab Ihya Ulumuddin. Masa itu dia belum lagi nak belajar tasawuf kesufian. Tasawuf akhlak yang biasa-biasa ni, kita kata semua orang pun belajar umumnya. Tasawuf sufi ni dia belum tahu lagi. Bila sampai kitab Ihya Ulumuddin, dia nak lawan kitab ini. Nak lawan. Dia nak tolak. Dia nak hapuskan kitab ini. Jadi pada suatu hari, di atas mimbar, Ibnu Hirzihim ini dia menyeru agar kitab-kitab Ihya yang ada di sekitar Morocco itu, siapa-siapa yang ada, dicari, dikumpulkan dan dibakar. Jadi nak dimusnahkan kitab-kitab ini. Sebab apa? Dia memang anti. Bagi dia kitab ni ada kesalahan. Kesalahan besar, bukan kesalahan kecil-kecil. Kesalahan besar dan mesti dihapuskan. Jadi sebelum pembakaran itu, suatu malam dengan kuasa Allah, dia bermimpi. Di dalam mimpi dia masuk ke dalam satu masjid. Di dalam masjid itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar dan ada Imam Al-Ghazali. Jadi kata Ibnu Hirzihim kepada Rasulullah, dia mengadulah. Dia tunjuk kepada Imam Ghazali, orang ini lawan aku. Orang ini lawanku, orang ini musuhku. Maksud dia dalam ilmu-ilmu agama lah, bukan musuh pergi tikam tu. Orang ini bertentang pandangan dengan aku lah. Macam tu lah. Sekiranya orang ini benar, aku akan bertaubat kepada Allah. Tapi sekiranya aku yang benar, ambilkan hakku daripada musuhku ini, daripada lawanku ini.
Dia kata macam itu. Jadi kitab Ihya pun diberikan kepada Rasulullah dalam mimpi tersebut. Rasulullah pun membelak kitab Ihya dan katanya bagus. Kemudian kitab Ihya itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun membelak kitab Ihya dan katanya bagus. Kitab itu diserahkan pula kepada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar pun dia belak dan dia kata bagus. Jadi ternyata silap Ibnu Hirzihim tadi. Jadi atas kesalahan tuduhan dia, atas niat dia, atas tindakan dia, maka Rasulullah dalam mimpi itu meminta agar Ibnu Hirzihim ini dicambuk ataupun disebat. Kenapa sampai nak sebat ni? Sebab nak membakar, nak menolak, nak menghancur, nak menghapuskan kitab Ihya ini bukan calang-calang pekerjaan. Mengapa? Kerana apabila dibakar, dihancur, dimusnahkan kitab Ihya, maksudnya dia tolak sekali akidah yang terdapat di dalam itu. Sedangkan akidah di dalam itu, kitab Ihya itu akidah yang benar, akidah yang sah. Tiba-tiba nak bakar, maksud dia tolak akidah tu. Ini bukan benda kecil-kecil. Jadi dia pun dihukum sebat. Cukup 5 kali dia dicambuk. Sayyidina Abu Bakar dia memohon kepada Rasulullah, cukup setakat ini sahaja. Imam Ghazali pun setuju. Tamatlah mimpi tersebut. Apabila Ibnu Hirzihim terjaga daripada mimpi dia, dia terasa kesan. Ada terasa kesan di belakang badan dia. Dan setelah diperiksa, ternyata ada bekas. Bekas kena cambukan di belakang. Dia pun tak tunggu lama lagi, berterusanlah memohon ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dan dia pun memuliakan kitab Ihya, bahkan belajar kitab Ihya dengan bapa saudara dia. Sampailah pada satu malam, dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah lagi. Kali ini Rasulullah datang dan Rasulullah mengusap belakang dia, bahagian yang kena sebat tadi tu. Esoknya bila dia terjaga, ternyata bekas sebatan tu dah pun hilang. Sakit-sakit pun hilang, bekas dia pun hilang. Wallahu a'lam. Jadi sejak itu, Ibnu Hirzihim pun dia teruslah berguru dengan bapa saudara dia, Abu Muhammad Hirzihim, khususnya dalam pelajaran-pelajaran yang diwarisi daripada Imam Al-Ghazali, sebab bapa saudara dia anak murid Imam Ghazali. Terutamanya tentang kitab Ihya dan tentunya lah tarikat Ghazaliyah. Dia belajar dengan begitu tekun sekali sampailah dia menjadi pengganti kepada bapa saudara dia. Dia jadi mursyid utama tarikat Ghazaliyah selepas itu. Ibnu Hirzihim inilah orang yang pertama yang mendirikan zawiyah tariqah Ghazaliyah di Morocco. Zawiyah ni maksud dia satu pusat untuk belajar dan untuk beramal, tarikat Ghazaliyah. Dan pusat ini hebat. Di tempat-tempat lain kalau ada zawiyah pun kecil-kecil, dah kadang-kadang selalunya tak ada pun. Tapi di Morocco ni boleh kata yang terhebat, paling hebat ketika itu. Zawiyah tarikat Ghazaliyah paling hebat di Maghribi itulah pada zaman itu. Di zawiyah inilah Ibnu Hirzihim dia banyak mengusahakan agar karya-karya Imam Ghazali ini disalin dan disebarkan. Disalin, diajarkan dan disebarkan. Waktu itu zawiyah ini merupakan pengeluar utama kitab-kitab Imam Ghazali ini, kalah tempat-tempat yang lain. Dikatakan anak-anak murid kepada Ibnu Hirzihim ini, mereka mesti menyalin kitab Ihya dari awal sampai habis. Punya tebal kitab Ihya tu, kena salin sampai habis. Dan ada pula pandangan mengatakan bukan sekali saja, setahun kena sekali. Itu satu pandangan lagi. Satu pandangan kata anak murid dia dikehendaki menyalin kitab Ihya sampai habis sekali lah. Satu pandangan lagi kata setahun sekali.
kena salin bagi habis. Jadi ada banyak kitab-kitab Ihya dan kitab Imam Ghazali ni. Dari sanalah kitab Ihya ni dia disebarkan ke serata dunia Islam. Zaman itu nak terbitkan buku, nak keluar buku, nak cetak buku ni kan susah. Tahun 1100 dulu ni. Sekarang dah tahun 2022. Ni tahun 1000 tahun, 900 tahun yang lebih yang lalu. Zaman tu kan susah, semua nak kena salin. Nak kena salin, nak kena cek pula. Bukan guna komputer, guna secara manual saja. Zaman sekarang pun dalam keadaan sedemikian hebatnya teknologi percetakan, ramai orang tak ada kitab Ihya. Apatah lagi lebih hampir atau lebih kuranglah 900 tahun yang dulu. Lagilah. Tapi Ibnu Hirzihim ni dia memang begitu giat sekali mengusahakan untuk disalin dan diajarkan dan disebarkan kitab-kitab Imam Ghazali, khususnya kitab Ihya. Jadi setakat yang diketahui, Sidi Ali Hirzihim ini dia tak meninggalkan sebarang karya. Dia tak ada menulis sebarang kitab. Kenapa? Sebab dia betul-betul guna kitab Ihya Ulumuddin. Segala urusannya boleh kata selesai dah dengan kitab Ihya Ulumuddin dan tak perlu dia nak menulis kitab yang lain pula. Adakah apabila seseorang itu tidak menulis kitab maka dia itu bukan ulama, dia tak hebat? Tak juga. Ibnu Hirzihim ni ulama besar. Dan dia tak tulis kitab pun, tapi dia tetap ulama besar. Dan ramai orang yakin dia salah seorang daripada wali Allah, wallahu alam. Salah seorang daripada murid Ibnu Hirzihim ini yang terkenal ialah Abi Madian, iaitu pengarang kitab Hikam Abi Madian. Begitulah serba sedikit cerita tentang Ibnu Hirzihim. Dia ni salah seorang tokoh besar lah kalau dalam Thariq Ghazaliyah ni. Baik, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita sebut tadi di awal tadi, pembicaraan kitab Bahaya Lidah kita ini memang bersesuaian lah dengan musim-musim pilihan raya. Al-maklum sajalah, pada musim pilihan raya ini banyak lidah yang tergelincir, banyak lidah yang sengaja digelincirkan. Padahal itu semua adalah berpunca daripada hati. Iyalah tu, daripada hati dia terbitnya di lidah. Jadi berkait dengan pilihan raya ini, apabila berlaku PRU, biasanya berlaku juga ledakan mazmumah. Ledakan mazmumah. Tak ketinggalan mazmumah dari segi hati yang terbit di lidah. Hati yang terbit pada bicara. Seperti biasa, antara musibah menjelang pilihan raya, sifat-sifat mazmumah akan meledak keluar. Malah seperti sudah jadi keperluan. Tak kira asal keturunan, tak kira tempat kelahiran, tak kira latar pendidikan, tak kira lelaki perempuan, tak mengira cara berpakaian, tak mengira bersongkok atau berserban, orang masjid ke, orang kedai makan, orang yang duduk di bandar atau orang yang duduk di pedalaman, pegawai-pegawai atasan ataupun kuli-kuli bawahan, orang yang kaya melaut ataupun orang yang miskin tak cukup makan, orang daripada parti sendiri atau daripada parti lawan, umumnya ramai yang lebih kurang sepadan. Semua lebih kurang sepadan. Lidah tergelincir. Ketika itu, hilang kata-kata sopan, berkurang keikhlasan. Matlamat menghalalkan jalan. Berdengki-dengkian, sangka buruk didahulukan. Saling memfitnah dan mengaibkan. Mencari menang, bukan lagi mencari kebenaran. Ketika itu, seolah-olah tasawuf sufi al-ihsan dicutikan atau ditangguhkan untuk memberi laluan
kepada perebutan dan perbalahan. Walaupun sangat ramai orang sebegitu, kita usaha dan ikhtiar pastikan agar kita bukanlah salah satu. Kita mulakan dengan diri kita sendiri dahulu. Kita doakan dan nasihatkan yang lain-lain selalu. Kita fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan buat yang baik-baik sahaja. Siapa yang nak berpilihan raya, teruskan berpilihan raya. Tapi kena jaga. Tuan-tuan yang dimuliakan, dalam berpilihan raya ini, kita hendak menang pun biarlah benar jalannya. Hendak menang, biarlah dengan hujah. Tetapi kita tengok ramai juga yang lebih senang memilih fitnah. Nak pilih hujah, pilih fitnah. Ramai suka pilih fitnah. Hendak menang biarlah dengan beradab. Tetapi ramai juga yang lebih sedap memilih untuk biadab. Hendak menang biarlah dengan fakta. Tetapi ramai juga yang lebih suka memilih reka-reka. Cari kebenaran biarlah dengan pertimbangan. Tetapi ramai yang lebih suka memilih mengikut perasaan. Cari kebenaran biarlah dengan saling meraihkan. Tetapi ramai juga yang pilih ejekan dan ketawaan. Cari kebenaran biarlah dengan mengakui kebenaran yang terserlah. Tetapi ramai yang lebih suka mempertahan pegangan walaupun dia berada di pihak yang salah. Selalunya begitu. Baiklah. Kita terus ke sambungan syarahan kitab Bahaya Lidah bagi kali yang ke-10. Imam Al-Ghazali menggariskan 20 bahaya-bahaya lidah. InsyaAllah pada hari ini kita akan kongsikan tentang bahaya yang ke-19 dan bahaya yang ke-20. Bahaya lidah yang ke-19, iaitu lalai dalam kesalahan yang halus-halus dalam isi kata-kata. Maksudnya, kesalahan-kesalahan ucapan, kesalahan-kesalahan kata-kata yang biasanya sukar kita nak kesan, sukar kita nak terperasan. Terutamanya oleh orang ramai. Bukan orang ramai saja, kadang-kadang orang ilmuwan pun terlepas cakap. Sebab benda ni halus, kita susah nak terperasan. Terutamanya yang bersangkutan dengan Allah dan sifat-sifatnya dan yang terikat dengan urusan agama. Tetapi Allah Ta'ala memaafkannya kerana kejahilannya. Sekiranya kita terlepas cakapnya itu dalam keadaan jahil, kita tak terperasan, kita tak tahu, insya-Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab benda ini dia sangat halus. Orang susah nak terperasan. Contohnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Huzaifah Al-Yaman, Nabi SAW bersabda, maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau. Ikutlah apa yang Allah dan engkau nak. Ikutlah apa yang Allah dan engkau suka. Kat mana yang salah dia? Tetapi katakanlah apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian apa yang dikehendaki oleh engkau. Sebab kalau kita kata apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau, dia rapat sangat. Allah dan engkau tu rapat sangat, seolah-olah satu. Di situ dia ada macam nak menyamatarakan, walaupun secara tanpa niat. Hal itu adalah sedemikian kerana pada kata penyambung itu terdapat perkongsian dan penyamaan. Nak macam setara pula. Jadi kena bezakan sikit antara Allah dengan makhluk tadi. Dia tak boleh sekalikan. Yang sekalikan tadi,
apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau. Allah dan engkau. Seolah-olah engkau tu setara dengan Allah. Tapi katakanlah apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian apa yang dikehendaki oleh engkau. Jadi dia nampak ada jauh dia sikit. Benda ni benda halus, kita tak terperasan pun. Ibnu Abbas berkata, hadis tadi riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Ini riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata-kata dengan Rasulullah pada sebahagian persoalan. Lalu orang itu mengatakan, apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau? Nampak perkataan dia? Allah dan engkau, dekat sangat. Seolah-olah satu. Allah dan engkau tu macam setara. Lalu Nabi SAW menjawab, adakah engkau menjadikan aku setara dengan Allah? Sepatutnya engkau katakan, apa yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Esa. Sebut Allah saja. Itu satu lagi cara. Dia tak boleh apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau. Walaupun engkau itu Rasulullah. Dia kena jarakkan sikit. Hadis riwayat Imam Muslim. Seorang lelaki berucap di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk. Bahagian tu okey lagi. Tetapi sesiapa yang menderhakai kedua-duanya, Allah dan Rasul itu dimasukkan seakan-akan sekali, maka sesungguhnya ia tersesat. Kita ulang. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk. Yang itu okey. Tetapi sesiapa yang menderhakai kedua-duanya, maka sesungguhnya ia sesat. Dia tak cantik nak disekalikan. Allah dan Nabi Muhammad tu nak disekalikan, disebut sebagai kedua-duanya. Lalu Nabi berkata, katakanlah, sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia sesat. Kalau sebut Allah dan Rasulnya tu okey lagi. Jangan kata sesiapa yang menderhakai kedua-duanya, seolah-olah nak mensekalikan Allah dan Rasul tu. Rasulullah tidak menyukai perkataan sesiapa yang menderhakai kedua-duanya. Masalah dia pada kalimat kedua-duanya. Kerana di situ terdapat penyamaan dan pengumpulan. Sebahagian daripada mereka, orang-orang soleh, tidak menyukai apabila dikatakan, wahai Allah Rabbku, wahai Allah Tuhanku, merdekakanlah kami daripada nar. Ya Allah, merdekakanlah kami daripada api neraka. Nampak sekaligus okey saja. Tetapi ada yang halus-halus di situ yang mungkin kita tidak perasan. Hal ini kerana dikatakan bahawa kemerdekaan itu berlaku sesudah datang ke dalam neraka itu. Jadi, mereka meminta pertolongan orang-orang soleh tadi supaya tidak masuk ke dalam nar dan meminta perlindungan agar tidak masuk ke dalam nar. Jadi dalam ucapan doa yang mula-mula tadi, ya Allah, merdekakanlah kami daripada api neraka. Perkataan merdekakanlah tu maksud dia dah masuk dah. Jadi seolah-olah kita ni berasa kita akan masuk dalam neraka. Kita tak mau, masuk pun tak mau. Jadi doa yang lebih cantik lagi, iaitu kita minta kepada Allah supaya kita ni janganlah dimasukkan ke dalam nar. Dijauhkan daripada nar. Dilindungi daripada terkena nar. Itu lebih bagus. Kalau tadi, ya Allah, merdekakanlah kami daripada api neraka, maksud dia dah termasuk dah, baru merdeka. Macam orang jadi hamba lah. Dia jadi hamba dulu, dibebaskan baru merdeka. Tapi kalau orang tu asal-asal lagi dia tak pernah jadi hamba, macam mana dia nak merdeka? Jadi dengan neraka tadi pun macam tu lah. Kita tak maulah sampai dah termasuk dalam tu. Seterusnya, Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kalian bersumpah atas nama bapa kalian. Sesiapa yang mahu bersumpah,
maka bersumpahlah atas nama Allah dan diamlah. Bukhari, Muslim. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, aku tidak pernah lagi bersumpah atas nama bapa sejak aku mendengar hal ini. Orang Arab zaman itu, dia terbiasa bersumpah, nak tunjukkan keazaman, kesungguhan, kebenaran dia tu. Dia bersumpah, demi bapakku, aku begini, gini. Jadi, bila sampai Islam, Rasulullah ajarkan nak bersumpah atas nama Allah. Bukan atas nama bapa, datuk, nenek, moyang, berhala, apa, bukan. Jadi, sejak itu, Sayyidina Umar pun, kalau dia ada bersumpah, dia akan bersumpah demi Allah. Bahaya lidah yang ke-20, yang terakhir. Pertanyaan orang awam tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tentang kalamnya, tentang huruf firman itu, khadim huruf-huruf itu atau baharu. Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya pekerjaan orang awam ialah berbuat ibadah, beriman dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan menyerah kepada apa yang dibawa oleh Rasul tanpa pembahasan. Pertanyaan mereka tentang hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah itu adalah kurang adab. Dan setiap orang yang bertanya tentang pengetahuan yang sulit dan tidak sampai pemahamannya kepada tingkat yang sedemikian, maka orang itu tercela kerana dia dibandingkan dengan pengetahuan itu ialah orang awam sahaja. Ni orang awam yang tak belajar lah, orang kata. Ambil yang sangat-sangat asas je urusan-urusan agama ni, tiba-tiba dia nak bertanya tentang hal yang tinggi-tinggi. Tidak sesuai. Sabda Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Apa yang aku larang kamu daripadanya, maka jauhilah. Dan apa yang aku suruhkan kamu kepadanya, maka kerjakanlah menurut kesanggupanmu. Jadi Nabi dah berpesan. Masalahnya sekarang, orang-orang awam zaman ini banyak yang dah tak berapa awam. Kenapa kita katakan begitu? Kerana zaman ini zaman ledakkan maklumat. Maklumat ni mudah didapati dan banyak. Senang nak cari di merata-rata dengan kemajuan teknologi. Kalau orang dulu-dulu sungguh, kalau dia tak belajar tu, dia nak cari maklumat susah. Dia memang betul-betul awam. Tapi orang sekarang ni, yang betul-betul awam pun ada. Yang dia awam tapi tak berapa nak awam dah. Dia ada maklumat. Jadi keadaan ada berubah sedikit. Contoh, dulu-dulu, kalau kita ni tak pergi ke tempat ajaran sesat, ringkas kata kita tak terkenalah ajaran sesat tu. Melainkan kita pergi ke tempat dia atau orang dia datang ke tempat kita. Tetapi zaman hari ini, kita tak pergi ke tempat dia pun, maklumat-maklumat dia, aktiviti-aktiviti dia, video-video dia boleh masuk ke dalam bilik di rumah kita melalui teknologi, melalui telefon. Boleh masuk ke dalam tandas kita pun. Boleh masuk ke ruang tamu kita. Boleh masuk ke dalam kereta kita. Boleh berada di tangan anak-anak cucu kita. Mudah. Dia tak sama macam dulu. Kalau dulu-dulu bila ada ajaran sesat, di hujung kampung, dalam hutan sikit, kita tak pergi, kita tak kenal lah. Ataupun di kampung seberang, kita tak pergi, tak kenal lah. Ataupun di negeri lain, di hujung. Kita duduk di Kedah, ajaran tu berada di Johor contohnya. Kita tak pergi sana, tak kenal lah. Ataupun di negara lain, di Indonesia. Ataupun di benua lain, di Amerika Syarikat. Kita tak pergi, mereka tak datang, tak berjumpa, tak kenal lah. Tapi hari ini, bila sampai zaman akhir, situasi dia sudah berubah. Kita tak pergi pun, benda tu ada dekat dengan kita. Mereka tak datang kepada kita pun, benda tu dekat dengan kita. Di sekarang ni, tak kira dalam bilik, dalam tandas, ruang tamu, dalam masjid pun orang buka handphone di tepi rumah, semua sampai. Sebab teknologi. Hari ini, sekiranya orang bertanya dan kita tak jawab, dia mungkin akan explore sendiri dan ini sangat berbahaya. Zaman dulu-dulu, kalau dia bertanya, kita tak jawab, dia tak ada ruang nak explore. Sekarang jangan.
Ataupun dia akan berhubung dengan orang-orang lain. Apabila dia explore dan berhubung, maka mungkin dia akan mendapat jawapan, tetapi jawapan yang salah. Jawapan itu jawapan yang salah, yang menyeleweng, yang tidak benar. Orang ini dia sangka benar. Dan dia seronok kerana pihak yang dia tanya itu boleh memberikan jawapan. Sedangkan orang yang benar yang dia tanya tak mau menjawab. Dia pergi tanya kepada orang lain dan dia dapat jawapan, dia terus ikut. Ini yang bahaya. Zaman sudah berubah. Fitnah zaman akhir. As-sa'ah. Sekurang-kurangnya, kita kadang-kadang kita nak kena bagi satu jawapan yang boleh meredakan keingintahuan dia. Kita bagi satu jawapan, dia reda, insya-Allah dia tak explore, dia tak pergi cari ajaran-ajaran yang salah. Dia tak akan terjebak. Tapi kalau kita tak menjawab, atau kita kata yang ni bukan level kamu, atau kita kata kena belajar dulu, dia mungkin akan cari di tempat lain, dan ini sangat berbahaya. Sebenarnya zaman sudah banyak berubah. Sebab itu kita kata kita hari ini kena ada sedikit sebanyak ilmu tentang as-sa'ah, iaitu tungku ad-din yang keempat dalam hadis Jibril, tiang agama yang keempat, yang juga boleh kita katakan fardu, memang fardu, bertaraf fardu. Sebab tungku as-sa'ah ini dia melibatkan masa, melibatkan zaman, melibatkan keadaan, dan tentunya akan melibatkan tindakan dan cara tindakan kita. Kena ada ilmu ini. Tapi biasanya kebanyakan orang dia guna 2 tungku sahaja, dan ramai juga yang gunakan 3 tungku sahaja. Tapi 4 ini jarang-jarang. Yang keempat ni selalu dipingkirkan. Kalau dalam Tariq Ghazaliyah, tungku as-sa'ah ini ilmu-ilmu dia turun sekali dengan sanad Tariq Ghazaliyah. Tariqat Ghazaliyah ni dia satu ilmu, bersama-sama dengan dia itu turun 3 lagi ilmu lain. Ilmu Tariqat Ghazaliyah ni ilmu tungku al-ihsan, ilmu tasawuf. Sanad yang tu juga bersama-sama dia, Imam Ghazali dia perturunkan ilmu tentang tungku yang kedua, iaitu al-iman, akidah. Dan satu lagi turun ilmu tentang ilmu alam. Ilmu alam, bukan ilmu geografi, ilmu alam. Kita pernah buat kuliah pasal penerangan ilmu alam ini. Dan satu lagi yang turun bersama-sama dengan sanad Tariqat Ghazaliyah ini ialah ilmu tungku yang keempat, iaitu ilmu as-sa'ah. Untuk zaman akhir, bukan untuk akhir zaman, untuk zaman akhir. Dan kita ada buat pengajian, kuliah-kuliah yang kita rakam sudah 50 lebih. Kuliah-kuliah pendek pengajian zaman akhir. Tuan-tuan boleh carilah di internet. Bukan pengajian akhir zaman, pengajian zaman akhir. Dia ada beza dia tu. Jadi berbalik kepada kisah tadi, orang hari ini kalau kita tak bagi satu jawapan yang boleh meredakan sikit, walaupun tak dapat jawapan penuh tapi meredakan sikit, dia akan pergi cari. Bila dia pergi cari sendiri, itu akan timbulkan banyak masalah. Ramai orang yang kita selamatkan dan kita nak pulihkan, mereka ini, mereka bagi tahu asal-asalnya dulu, mereka duk bertanya. Mereka tanya benda yang agak tinggi juga. Tapi tanya orang tak menjawab, tanya tak dapat jawapan, tanya kena sindiran, kena itu, kena ini. Akhirnya mereka cari sendiri. Bila cari sendiri, mereka dapat satu jawapan yang disangka benar, mereka terus ikut, follow. Lama-kelamaan mereka pun terikut ajaran yang salah. Itu explore sendiri. Kalau bertanya kepada orang pula, ada orang pula yang tolong jawab, orang itu pula ikut ajaran yang tak betul. Dia tanya satu dapat jawapan, tanyanya 2 dapat jawapan, tanya yang 3 dapat jawapan, lama-lama dia follow. Kita yang nak tarik balik mereka ini, nak selamatkan dan pulihkan itu, kita tahu betapa susahnya. Seboleh-bolehnya kita halang mereka daripada explore sendiri dan pergi cari. Jadi mau tak mau kita kena bagi sedikit jawapan. Tapi sebahagian yang rakan-rakan kita berpandangan tak boleh tak bagi jawapan terus, dia ikut cara yang lama. Itu yang ramai yang pergi. Bila kita dapat macam mana boleh
boleh mula-mula ikut ajaran yang sebegini. Asalnya tanya begini gini tak ada jawapan. Tapi bila pergi kepada pengajian kumpulan-kumpulan ini ada jawapan. Lama-lama dia ikut terus. Yalah zaman fitnah. Zaman fitnah. Jadi seboleh-bolehnya kita elak sebelum mereka terjebak. Biar mereka tak pergi jauh. Pada kisah Musa dan Khidir itu, cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang ini kita beberapa kali pernah huraikan panjang lebar lah, memaklumkan kita tentang terlarangnya bertanya sebelum waktunya layak untuk pertanyaan. Jadi dalam hal ehwal agama ini, bukan semua perkara dia ada kita boleh tahu ketika itu boleh ditanya. Sebahagian orang kata dalam agama ni tak ada rahsia. Sebenarnya ada rahsia. Rahsia itu bermaksud sesuatu ilmu yang belum sampai ke tingkat seseorang tu untuk faham, ditahan dulu buat sementara waktu. Itu maksud rahsia tu tadi. Macam lah budak kecil umur 7 tahun, takkan kita nak ajar ilmu tentang nikah kahwin. Tak sesuai dengan usia dia. Jadi tentang urusan rumah tangga, nikah kahwin semua tu menjadi rahsia kepada budak tu. Tak boleh kita cerita lagi. Sampai masa dia baru sesuai untuk diceritakan kepada dia. Jadi dalam agama pun ada macam itu. Banyak benda-benda yang pertengahan, yang tinggi-tinggi lagi, yang tak sesuai nak disampaikan kepada orang yang bawah-bawah. Sebab kesediaan mereka tu belum cukup untuk menampung ilmu-ilmu itu. Mereka tu ibarat satu penimbang yang boleh nak timbang sayur. Tiba-tiba kita nak timbang kereta kebal di atas tu, rosaklah penimbang tu. Macam itulah. Itu maksud rahsia tadi. Tatkala Nabi Musa tidak bisa bersabar sehingga dia telah 3 kali bertanya, lalu Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Surah Kahfi ayat 78. Pertanyaan orang awam tentang persoalan agama yang sulit-sulit, hal itu termasuklah bahaya yang terbesar dan termasuk antara hal yang dapat mengobarkan fitnah. Maka wajiblah ditolak dan dilarang mereka daripada yang demikian. Dan masuknya mereka memperkatakan huruf-huruf Al-Quran itu menyerupailah halnya orang yang ditulis oleh raja kepadanya sepucuk surat, yang si raja menggambarkan dalam surat tersebut beberapa hal untuknya. Orang ni, raja hantar satu surat. Dalam surat tu ada benda-benda penting. Tetapi orang itu tidak memperhatikan suatu pun daripada isi surat itu. Dia tak tengok isi kandungan surat tu. Sebaliknya, dia menghabiskan waktunya tentang kertas surat itu. Dia belik envelope, dia belik kertas, kualiti kertas. Sama ada kertas itu sudah tua atau masih baru. Kertas ni dah lama ke baru? Kalau dah lama, berapa tahun dah dia dikeluar pada kilang? Ada kot 5 tahun. Ataupun kertas ni kertas baru, baru bulan lepas keluar daripada kilang. Dia tumpu yang tu. Padahal sepatutnya yang dia tumpu ialah isi kandungan surat. Sebab raja hantar surat. Ni Al-Quran ni seolah-olah surat yang Allah hantar kepada kita. Tengok isi kandungan dia. Bukan nak tengok huruf, kaji-kaji huruf semua tu. Begitulah kata Imam Ghazali yang dia maksudkan bagi orang awam. Maka dengan yang demikian, orang itu sudah pasti berhak mendapat hukuman. Maka sedemikian pula orang awam. Ni cerita pasal orang awam. Kalau orang yang dah berilmu tu, lain cerita. Maka demikian pula orang awam yang menyia-nyiakan batas-batas Al-Quran dan menghabiskan waktunya tentang huruf-huruf Al-Quran. Duk sibuk sama ada huruf-huruf itu khadim kah? Huruf-huruf ni baharu kah? Dan dengan sifat-sifat Allah yang lain pun duk tumpu hal yang orang kata tinggi-tinggi. Sedangkan hal yang penting-penting yang rendah-rendah dia tidak selesaikan di dalam itu. Wallahu alam. Jadi begitulah bahaya lidah yang ke-19 dan yang ke-20. InsyaAllah kuliah selepas ini dikira sebagai majlis khatam lah. Khatam pengajian kitab Bahaya Lidah. Jadi kesimpulannya,
kita mestilah menjaga lidah kita ini, yakni kata-kata kita. Dan yang lebih utama lagi, kita menjaga hati kita, menjaga qalbu kita. Sebab kata-kata kita ini, dia datang daripada qalbu. Cuma dia dipancarkan melalui lidah. Lidah ni dia tak ada power. Dia sekadar tentera suruhan. Apa yang raja iaitu qalbu disuruh, lidah akan cakap. Jadi yang sebenar-benar jahat tu ialah qalbu. Sebab tu ilmu tasawuf ni ilmu mengubat, membersihkan, menyihatkan qalbu. Kalau qalbu tu sihat, hati tu sihat, yang lain-lain akan sihat. Kalau qalbu tu tak sihat, lidah pun tak sihat lah. Ini musim pilihan raya ni kita akan jumpa banyak lidah-lidah yang tak sihat, yang mungkin selama hari ini dia tersimpan saja. Jadi hati itulah sebenar-benar raja. Yang lidah tadi hanyalah rakyat atau suruhan atau tentera dia saja. Dan kita harap semua orang pun akan semakin menjaga hati dan menjaga lidah. Jadi dengan perkongsian yang tidak seberapanya ini, kita berharap dapatlah menjadi perbekalan, menjadi nasihat, menjadi pakaian kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Wallahu a'lam.